Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Jumaat 17 September. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona berbaikkan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Bayaran geran khas prihatin 4.0 berjumlah 500 juta ringgit disalurkan mulai 21 September ini. Menjelang negara memasuki fasa endemik COVID-19, masih ada yang leka dan cuai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Geran khas prihatin GKP 4.0 di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih sebanyak 500 juta ringgit akan mula dibayar Selasa ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia bakal memberi manfaat kepada lebih sejuta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro. Datuk Seri Ismail Sabri dalam satu kenyataan memaklumkan GKP 4.0 akan dibayar dua kali, iaitu sebanyak RM500 mulai Selasa ini dan RM500 lagi pada November 2021. Jelasnya, inisiatif melibatkan penerima sedia ada GKP 1.0 hingga 3.0 dan penerima baharu GKP 4.0. Bayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP. Secara keseluruhan, jumlah peruntukan yang telah dan akan disalurkan di bawah GKP sejak COVID-19 melanda negara adalah RM6.08 bilion. Datuk Seri Ismail Sabri berharap bantuan tersebut dapat menggerak dan memulihkan kembali sektor PKS Mikro yang merupakan enjin pertumbuhan ekonomi keluarga Malaysia. Malah jelasnya, keutamaan diberikan kepada pemain industri berkenaan kerana mereka merupakan antara sektor yang paling terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Ya, dalam pada itu, semakan status kelulusan rayuan bantuan prihatin rakyat BPR boleh dibuat bermula esok menerusi portal BPR. Pembayaran rayuan melibatkan hampir 200,000 penerima BPR dengan anggaran peruntukan sebanyak 240 juta ringgit. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam kenyataan berkata, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan semasa permohonan rayuan pada hujung bulan ini termasuk penerima bayaran BPR fasa 3. Data golongan B40 yang layak menerima BPR telah dikemas kini melalui permohonan rayuan yang dibuka pada 15 sehingga 30 Jun 2021. Permohonan rayuan telah disahkan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bantuan tunai keseluruhan berjumlah 17.1 bilion ringgit sehingga hujung tahun ini diharap membantu keluarga Malaysia menampung keperluan mereka. Kerajaan turut memberi peluang kepada golongan yang lulus rayuan BPR menyertai program jaringan prihatin. Tarikh akhir pendaftaran dan penebusan program akan dilanjutkan sehingga 30 September ini. Saudara, kes kematian akibat COVID-19 sehingga 11.59 malam 16 September 346 menjadikan jumlah keseluruhan kematian 22,355. Jumlah kes baharu hari ini pula 17,577 menjadikan kumulatif kes positif di Malaysia 2.06 juta kes. Sarawak tertinggi dengan 3,480 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara.
Baik, sementara itu 76.8% atau 17.9 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini sudah lengkap vaksinasi setakat semalam, manakala 92.7% atau 21.78 juta daripada populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi vaksinasi harian pula, sebanyak 202,298 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan keseluruhan dos diberikan meningkat kepada 39.68 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri-negeri. Ia tidak imbas kod QR MySejahtera dan gagal mematuhi amalan penjarakan fizikal. Itu antara yang berlaku di kawasan rekreasi awam Taman Tasik Metropolitan Kepong, Kuala Lumpur. Tinjauan berita RTM mendapati masih terdapat segelintir yang leka dan cuai dalam mematuhi SOP menjelang negara memasuki fasa endemik. Terdapat segelintir yang memasuki kawasan awam dan gerai jualan tanpa mengimbas kod QR MySejahtera. Lebih membimbangkan, ada yang dilihat berkumpul di satu-satu kawasan dan tidak memakai pelitup muka dengan sempurna. Malah ada ibu bapa yang membawa kanak-kanak seolah-olah tidak bimbang dijangkiti virus COVID-19. Ada yang suka-suka parking kat sini, ada yang tidak pakai mask, bawa anak kecil masuk dalam. Itu dalam keadaan risau jugalah. Kita harap semua mengikut SOP, bawa anak-anak kecil tu berhati-hati. Tidak bolehlah, tak payahlah keluar bawa budak-budak kecil tu. Banyak tak ikut SOP. Semua ramai tak ikut SOP. Sebab apa kah? Tak tahulah, dia orang dah seronok agak. Dah lama di rumah boleh lepas. Jadi mungkin orang yang berjalan kaki melalui tu, so diorang dah terambil sambil lewa. Sebab saya melihat orang dekat sini terlalu ramai kan, sebab tu saya rasa risau lah. Terengganu berjaya mencapai sasaran nilai ambang membolehkan negeri itu memasuki fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN mulai hari ini. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embong, kebenaran itu berdasarkan pencapaian indikator ditetapkan. Antaranya, kemasukan harian ke hospital bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 serta penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di bawah 70%. Juga yang dilihat adalah kadar penggunaan katil ICU. Jadi kalau kita lihat di negeri Terengganu masih di tahap yang mencukupi, iaitu di bawah pada 70%. Dan indikator yang terakhir yang dilihat adalah kadar vaksinasi penduduk dewasa dengan 2 dos. So kalau kita lihat yang ini, kita telah jauh mencapai sebenarnya. Kita sekarang ni mencapai 70.2%. Walaupun kita dibenarkan masuk ke fasa 3, kami di Jabatan Kesihatan akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama antara semua agensi dalam menjalankan aktiviti kawalan bagi memastikan penularan COVID-19 di negeri Terengganu ini terus terkawal. Orang ramai turut lega dengan peralihan fasa ketiga PPN ini kerana banyak sektor dapat dibuka dan beroperasi semula. Walaupun kita berada dalam suasana ini, sudah pasti memerlukan satu etika ataupun sikap yang kita seharusnya menjaga SOP telah di kerajaan. Berharaplah pada pihak kerajaan perketatkan sikit SOP, memastikan rakyat dipatuhi apa yang kita wawarkan SOP. Tapi apa yang kita nampak masih lagi kurang. Dari segi ekonomi, negeri Terengganu akan lebih majulah. Tapi untuk rakyat negeri Terengganu, kalau tengok pada angka positif ni memang tinggi. Tapi jadi kita ni sebagai rakyat negeri Terengganu memang kena amalkan SOP yang ketat lah. Ya, sementara itu, Polis Terengganu menggerakkan 141 pasukan pematuhan dan pemantauan. Tumpuan lebih ketat diberikan di 30 kawasan yang sering menjadi pilihan orang ramai untuk beriadah.
Ketua Polis Terengganu Datuk Rohami Mat Isa berkata, langkah yang dilaksanakan itu bagi memastikan pengunjung terus mematuhi SOP yang ditetapkan. 600 kekuatan melibatkan pelbagai agensi ditugaskan di beberapa lokasi tumpuan termasuk di Pulau Peranginan, pantai dan hutan lipur. Kerana di fasa 3 ini semua roadblock sepadan di antar daerah telah dibuka. Jadi kekuatan itu mungkin kita dapat membantu sikit sebanyak bantu untuk penugasan di pulau ataupun pusat peranginan. Jelas beliau lagi pihaknya akan menambah anggota di Pulau Peranginan Tumpuan sebagai persediaan peningkatan kehadiran pelancong. Beliau ditemui selepas menyampaikan taklimat pematuhan SOP Fasa 3 PPN kepada pemain industri pelancongan di Pulau Redang. Sementara itu, pemain industri pelancongan meluahkan rasa lega selepas sektor pelancongan kembali beroperasi. Mereka mesti kena wajib buat COVID test sebelum masuk resort. Kalau tidak buat, tak boleh masuk. Apabila dalam satu kereta itu kita test COVID, ada masalah negatif, positif, kita akan bagi dia balik semula. Kita kalau tak patuh SOP, memang pengunjung tahu, orang luar pun tahu. Kita di pulau ni memang tak berapa besar dan jika berlaku satu sahaja kes satu pulau, saya rasa memang wajib akan di kuarantin. Pulau Pinang berharap kerajaan pusat akan menyenaraikan negeri ini sebagai negeri kedua selepas Pulau Langkawi dalam projek rintis di bawah program Gelembung Pelancongan. Ia bagi memulihkan industri pelancongan terutamanya sektor perhotelan yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Laporannya bersama Hamizah Mansur. Pengurusi Persatuan Hotel Malaysia MAH Cawangan Pulau Pinang, K. Raj Kumar berkata, permai industri bagi sektor pelancongan di negeri itu sudah bersiap siaga dengan pematuhan SOP ketat termasuk lengkap dos vaksinasi. Daripada pekerja vaksin, kita dah sampai ke tahap yang semua pekerja hotel telah mendapat first dose. Lebih kurang dalam 48% hotel staff ni dah dapat second dose dan akan dapat sehingga penuhnya 15 Oktober ni. Saya rasa dalam 80% pekerja hotel akan dapat 2 dos full vaksin. Rata-rata pengusaha pelancongan meluahkan harapan agar pembukaan di Pulau Langkawi menjadi titik tolak pembukaan semula Pulau Pinang. Harap menunggu keputusan di Langkawi, keadaan dia berjalan sampai tahap yang ke mana, sukses atau tak sukses. Kalau tak sukses, kita di Pulau Pinang ni jangan buka lagi. Kita tunggu sampai satu trial yang kerajaan buat di Langkawi itu berjaya dan saya harap secepat mungkin di Pulau Pinang buka dan gunalah konsep itu untuk kita terus memajukan pelancongan di Pulau Pinang ini. Buka. Saya harap sama juga orang kata kat Penang ni. Kerajaan akan buka juga sektor pelancongan. Semua yang ingin keluar melancong masuk ke Penang. Ia sebanyak membantu kami sebagai peniaga-peniaga yang tepi jalan ni dan juga orang lain tu kira semua kira ada harapan lagi kata nak hidup. Dengan pembukaan sektor pelancongan di Pulau Langkawi, diharap ianya menjadi kayu ukur sebagai persediaan rapi bagi pembukaan pulau-pulau peranginan yang lain secara berperingkat, terutamanya Pulau Pinang, Pulau Mutiara ini. Sekian laporan Hamizah Mansur, Berita RTM. Ia tidak lagi terpengaruh dengan gerakan anti-vaksin. Semakin ramai masyarakat orang asli dari kawasan pedalaman tampil mendapatkan vaksin COVID-19 masing-masing. Keputusan mereka berubah selepas melihat jangkitan COVID-19 meningkat di kawasan perkampungan mereka. Tinjauan RTM di program outreach vaksinasi di pos Balar Gua Musang, Kelantan mendapati sambutan hangat diberikan penduduk orang asli terhadap suntikan vaksin jenis CanSino apabila mereka menyerbu ke pusat pemberian vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan Balar.
kita duduk di penerangan ni tak ada yang nak bagi penerangan yang tepat lah. Selalu kita dengan media sosial ni dia macam-macam tumahan, macam-macam tuduhan lah. Jadi sekarang ni kita kira macam nampak sendirilah. Pengaruh tu memang ada lah. Tapi kita semua tolak lah semua berita yang macam tu kan. Jadi kita hari ni kita beramai-ramai lah datang. Tapi sebelum ni kita was-was lah nak bagi untuk cucuk ni kan. Jadi ni hari kita semua datang beramai-ramai. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli Daerah Gua Musang, Azban Ngadirun berkata, lebih 2,500 penerima vaksin dalam kalangan orang asli direkodkan setakat ini. Dan masyarakat orang asli memang amat memuaskan dan menggalakkan kerana sebelum ni ada sedikit penolakan ataupun keengganan daripada masyarakat orang asli, tapi setelah kita pergi sehari sebelum dan setelah mereka melihat sendiri usaha yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui jabatan-jabatan ataupun agensi berkenaan, jadi mereka menghargailah usaha yang kita buat. Dianggarkan 2,000 dos vaksin dapat diberikan kepada penduduk orang asli di 6 buah pos pedalaman di Gua Musang menerusi program outreach vaksinasi 4 hari. Penambahan kota jemaah masjid untuk solat Jumaat mulai hari ini. Tinjauan berita RTM di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mendapati solat Jumaat hari ini berjalan lancar dengan jemaah yang hadir mematuhi SOP ditetapkan. Hanya jemaah yang telah lengkap 2 dos vaksin dan telah capai tempoh vaksinasi matang 14 hari dibenarkan masuk. Seramai 500 jemaah dibenarkan masuk dengan pintu masjid dibuka lebih awal berbanding biasa. Beratur lebih kurang jam 11.30 pagi dan pagar masjid dibuka pada 11.45 pagi dan lebih kurang hanya 10 ke 15 minit sahaja 500 jemaah yang telah pun penuh memenuhi ruang solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Alhamdulillah, kita harapkan perjalanan progres jemaah-jemaah masuk ini akan berjalan lancar pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Sementara itu, penambahan kota jemaah memberi kelegaan kepada orang ramai. Ni alhamdulillah kita bersyukur kan, sebab sebelum ni kan kadang saya datang tak dapat peluang untuk masuk sebab kadang pukul 12 dia dah tutup gate kan. So sekarang ni dia dah buka besar sikit, so alhamdulillah mungkin orang yang datang lambat pun boleh dapat masuk. Berasimilasi dengan COVID ni sendiri kan, sebab bila kita dah ada 2 dos ni insya-Allah kita dah ada perlindungan diri dan mungkin jarak tu pun sesuai lah untuk kita perhalusi semula lah dari segi jarak. Saudara, kira-kira 173,000 remaja akan terlibat dalam pemberian vaksin COVID-19 di Pahang mulai Isnin ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, selain remaja berusia 16 dan 17 tahun, turut menerima vaksin ialah mereka berumur 12 hingga 15 tahun yang mempunyai masalah kesihatan. Selain keutamaan kepada orang kurang upaya OKU, golongan rentan dan individu dalam institusi pemulihan dan perlindungan. Selain pelajar sekolah menengah di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Pahang, pelajar dari Sekolah Menengah Agama Negeri di bawah Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP dan kelolaan Majlis Amanah Rakyat MARA juga akan menerima suntikan tersebut. Suntikan akan diberi di PPV yang ditetapkan di bawah penyelarasan pejabat pendidikan dan pejabat kesihatan daerah. Tambah beliau, remaja terlibat juga perlu mengisi borang kebenaran ibu bapa atau penjaga sebelum dibenarkan menerima vaksin berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mengadakan lawatan khas ke United Kingdom hari ini sehingga 27 September. Menurut kenyataan Wisma Putra, baginda berdua berkenan melawat tapak projek ikonik Malaysia di London, Battersea Power Station, usaha sama antara Sime Darby Property, SP Setia Sinar
Harian Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Permodalan Nasional Berhad PNB. Pada 24 September, baginda berdua dijadualkan melawat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London bagi sesi pertemuan dengan rakyat Malaysia terdiri daripada usahawan, ahli akademik, pelajar dan ketua komuniti di United Kingdom. Sultan Abdullah juga berkenan menerima kunjungan Ketua Staf Pertahanan United Kingdom Sir General Nicholas Carter yang akan menyentuh hubungan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Lawatan khas ini melambangkan kepentingan hubungan erat di antara Malaysia dan United Kingdom dimanifestasikan di peringkat pemerintahan tertinggi negara. Lawatan turut menzahirkan keprihatinan baginda berdua terhadap kesejahteraan rakyat negara serta prestasi pelaburan dan kepentingan negara di United Kingdom agar sentiasa berada dalam keadaan baik terutama semasa pandemik yang mencabar ini. Rancangan Malaysia ke-12 perlu bersifat terangkum sejajar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Paparannya seketika nanti. Setiap orang ingin menguruskan jenazah ahli keluarga dia. Begitu juga kalau berjadi pada saya, macam itu juga kan. Saya akan uruskan sesempurna mungkin. Kita sekarang bila kita guna jentera, kita pun tak ada apa masalah. Cuma kita rasa terlalu letih. Bersua kembali. Sebarang dasar bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat perlu digubal berdasarkan keperluan agar tiada yang terpinggir. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Muhammad Sharif Kasim berpandangan dokumen rancangan Malaysia ke-12 perlu bersifat terangkum sejajar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Hopefully, when the 12 Malaysia Plan is stable, the government will announce the Shared Prosperity Vision 2030 to do away with the negative aspects of social engineering and focus instead on an inclusive policy based on needs instead of race. And earlier I have already said that she is associate professor. Beliau menjadi panel sesi webinar ulang tahun ke-50 Dasar Ekonomi Baharu Anjuran KSI Strategic Institute. Salah seorang panel pengerusi Ikhlas Capital, Datuk Seri Muhammad Nazir Tun Razak yakin model ekonomi bersifat inklusif juga mampu meningkatkan daya saing golongan bumi putera. Of a new economic model and a needs-based, market-friendly, affirmative action framework. Help everyone in need, the vast majority are Bumi Putra anyway. That would mean the differentiator of economic support changes from race to income and wealth. In my view, many Malay professionals I know will actually be happy with this because I think they're fed up of being seen as beneficiaries of a handicap. Pembentangan RM ke-12 dijadual berlangsung 27 September selepas tertangguh hampir setahun.
Syarikat sarung tangan getah Top Glove Corporation Berhad merekodkan keuntungan bersih 7.87 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2021. Peningkatan tertinggi pernah dicatatkan itu menyaksikan pertumbuhan 350% berbanding 1.75 bilion ringgit tahun sebelumnya. Namun keuntungan suku keempat 2021 susut kepada 607.94 juta ringgit didorong cabaran pengoperasian. Bagaimanapun pengarah eksekutifnya Lim Cheong Guan optimis dengan prospek masa depan industri tersebut yang disebabkan kadar vaksinasi yang meningkat, permintaan yang semakin stabil dan penguncupan harga jualan purata ASP produk sarung tangan getah. Secondly, COVID-19 will be a pandemic. So it's living with COVID will also mean glove demand will be supported. Thirdly, increasing usage of non-medical glove and also TG sales volume going forward it will improve from fourth quarter as we can start selling to US which make up around 15% of our total sales. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat rawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Agenda Nasional Malaysia Sehat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera melalui Teras 1, promosi pembudayaan hidup sehat. Memupuk budaya hidup sehat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3, kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4, kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sehat, sehat sepanjang hayat. Rindu untuk melancong? Nikmati panorama keindahan Langkawi dan alami impian percutian yang mempesonakan. Jom ke Langkawi, semuanya ada di sini. Bersua kembali, saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Silakan. Sukan Medan Perpaduan Rakyat Malaysia. Napoli tampil bangkit di babak kedua. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam edisi Sukan. Tidak dinafikan sukan adalah penggerak perpaduan terbaik rakyat berbilang kaum di negara ini. Bukan retorik, tetapi ini satu realiti yang telah dibuktikan. Paling jelas, setiap kejayaan di lakar pasukan kebangsaan diraikan oleh semua masyarakat majmuk di negara ini.
Kita ikuti laporan sukan Penyatu Keluarga Malaysia disediakan Siti Aisyah Basli. Dasar Sukan Negara ada menggariskan sukan adalah ejen perpaduan yang berkesan bagi segenap lapisan masyarakat. Dalam perspektif ini, Malaysia adalah antara negara yang telah terbukti berjaya menggunakan sukan sebagai platform kepada pengukuhan integrasi nasional melangkaui batasan agama, bangsa dan politik. Penganalisis sukan, Dr. Pekan Ramli berpendapat medium sukan diibarat glue atau gam yang membawa kesepakatan dalam masyarakat. Bila medium sukan ni ramai yang sangat tertarik dan mudah untuk kita duduk bersama-sama terlibat dan bersama-sama bukan saja terlibat sebagai peserta dalam sukan tersebut tetapi juga sebagai penyokong dalam sukan tersebut, terutama apabila membabitkan sukan-sukan yang mewakili negara umpamanya. Nada sama turut disuarakan Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM Nur Ismadi Abdul Manap. Sukan ini adalah colourblind menerusi kejohanan AFF pada tahun 2010, 2012, 2014 dan sehingga edisi yang terakhir, bahawa setiap kali skuad Harimau Malaya beraksi, seluruh negara memberikan sokongan tanpa mengira bangsa, agama dan juga asal atau peringkat umum. Menteri Perpaduan Datuk Halimah Muhammad Sadiq mengimbau kembali memori skuad bola sepak negara era 70 dan 80-an yang dibarisi pelbagai kaum. Datuk Wira So Chin An, Datuk Santok Singh, Allahyarham, Datuk Mokhtar Dahari dan mendiang Datuk R. Arumugam. Dan yang menariknya sekali, penyatuan itu bukan sahaja wujud di padang bola tetapi turut berlaku di luar daripada kawasan padang. Dan para penyokong bersama-sama memberikan sokongan tanpa berbelah bagi kepada pasukan Malaysia. Dan inilah yang dikatakan sebagai moments of unity ataupun detik perpaduan. Dan posting harian beliau menjadi inspirasi kepada saya, kepada peminat-peminat beliau dan juga kepada rakyat Malaysia. Perpaduan melalui sukan inilah yang dapat mengukuhkan ikatan penyatuan kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Ya, sebagai sebuah keluarga Malaysia, semestinya sokongan padu amat diperlukan oleh atlet untuk berjuang demi lencana di dada. Bagi saya, momen yang melibatkan perpaduan